kecuali kita ni ada kepentingan. Ya. Lepas tu dapat tanah pula, transfer dengan isteri sendiri. Dapat tanah pula transfer ke isteri sendiri, ke anak sendiri. Tak kena lah gitu. Tak kena. Baik. Puan, mungkin satu pesanan sebagai penutup kita, pesanan kepada pengundi-pengundi di Dun Maner. Silakan Puan. Turun mengundi dan sebagainya. Pesanan saya kepada pengundi-pengundi di Dun Maner, saya mohon sangat-sangat, saya Puan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang lah yang bersama dengan kita siang atau malam hari. Bersama saya sekali lagi Suhadi Morni. Saya sekarang ni berada di Dun Maner, di Hulu Terengganu, Hulu Terengganu. Dan alhamdulillah hari ini bersama dengan saya, tempana tua saya ni di negeri Terengganu, Kelantan, Kedah dan juga Pulau Pinang. Hari itu saya di Negeri Sembilan adalah saudara Hasuni Sudin. Sudin. Saya Hasuni Sudin. Hasuni Sudin, saudara Hasuni Sudin. Sahabat kita yang juga merangkap Ketua Penerangan Negeri Terengganu. Terima kasih. Betul. Okey, mungkin boleh perkenalkan diri dan program kita yang kita akan lakukan ni. Okey, terima kasih Tuan Iswadi. Pertamanya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya amat berbangga sekali hari ini Tuan Iswadi di atas kedatangan kunjungan lawatan tim Iswadi Morni ke Terengganu dan menjadikan salah satu lokasi untuk interview calon dalam jelajah tim Iswadi ke Terengganu, di mana hari ini kita bermulanya siang ni adalah di Dun Maner, kemudian tu dituruti di Dun Sura petang ni, kemudian Dun Wakaf Mempelam dan pagi esok Parlimen untuk di Kuala Terengganu. Jadi bagi pihak sebagai tuan rumah, sebagai Ketua Penerangan Negeri Terengganu, kita mengalu-alukan kedatangan tim Iswadi dan juga terima kasih kepada pengurusi MPN juga dan juga pengurusi MPN yang live, yang mengikuti live kita, dan juga Menteri Komunikasi dan Digital bersama-sama kita. Jadi itulah yang saya amat mengharapkan supaya motif, target, sasaran kita akan mencapai dengan kehadiran daripada tim Iswadi menyokong hasil program kita hari ini. Itu. Okey, soalan saya kepada inilah saudara Suni setelah daripada awal permulaan, saudara Suni nampak tak daripada usaha penerangan sekarang ini berbeza? Saudara Suni sebagai Ketua Penerangan Parti Keadilan di dalam di bawah Pakatan Harapan, ada nampak tak perbezaan usaha-usaha yang kami lakukan? Mungkin boleh komen sedikit? Ya, dari segi sebagai helikopter view, kita tengok daripada helikopter view tentang penerangan pusat yang diketuai oleh Tuan Iswadi, dah beberapa kali turun di sini, membuat selain daripada mulanya nak buat live, tapi akhirnya datang fizikal dalam usaha jelajah Terengganu dan negeri-negeri lain. Kami di penerangan Terengganu ni nampaklah kesungguhan, betapa krunya yang ada. Jadi kita agak macam excited jugalah. Dan saya terus terang nyatakan sebagai Ketua Penerangan Negeri Terengganu, kita amat mengalung-alungkan, dan kita untuk menjawab soalan daripada Tuan Iswadi, kita nampak yang bendanya berbeza dan kita telah mencapai sasaran sedikit sebanyak untuk kita meneruskan cita-cita kita untuk menawan beberapa tempat. Sebenarnya tempat ini kalau diikuti mungkin orang tengok mungkin kata lubuk lah, tapi bagi kita lubuk tu kita buang jauh-jauh. Kita datang pada hari ini dengan usaha PMX. PMX dah buka ruang seluas-luasnya dan terpulang pada kita yang usaha sama dengan Kerajaan Perpaduan, dengan BN, dengan kita, supaya kita akan dapat satu hasil yang kolektif. By 13 hari bulan ni kita dah mencapai 12 kita mengundi, by 12 hari bulan insya-Allah kita akan cuba memenangi seberapa banyak DUN dan Parlimen untuk PRN kali ini, tuan. Ya. Okey, daripada segi persediaan sekarang ini okey, mungkin ada live yang ataupun bukan live tapi ceramah-ceramah ke yang nak diwar-warkan, ceramah mega umpamanya, ada tak yang sekarang dirancang? Okey, kami sebagai organizer, bila mana dapat confirmation daripada Tuan Iswadi dan tim untuk datang ke Terengganu, kita sedaya upaya. Contohnya hari ini kita akan buat live dengan calon di Dun Maner, dan petang nanti
kita akan adakan live daripada Dun Sura, di mana Ustaz Zuliadi akan bersama-sama kita, bersama Tuan Iswadi dan calon sura. Jadi dan juga pada malam nanti dalam program setelah kami balik daripada Dun Sura, kami akan ke Wakaf Mempelam untuk satu lagi sesi interview dengan calon Wakaf Mempelam. So by right, kita cuba sedaya upaya Iswadi supaya kita penuhi. Kita ada 4 je calon di Terengganu ni, jadi mungkin tak menjadi satu keberatanlah kita untuk susun atur tentang program kita tadi. Okey, itu dia tadi daripada Ketua Penerangan Negeri Terengganu bagi Parti Keadilan Rakyat, Saudara Hasuni Sudin. Terima kasih kerana menerima kami dan kru kami daripada Penerangan Pusat Parti Keadilan. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa segmen seterusnya. Artlist.io. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam madani, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan. Saya Iswadi Morni dan saya sekarang ini berada di Dun Maner N22 Hulu Terengganu, dan bersama dengan calon kita hari ini ialah Puan Eka Lisut, calon daripada Parti Keadilan Rakyat yang akan mempertaruhkan apa orang kata nasib di Dun Maner dalam pilihan raya negeri Terengganu kali ini. Dan saya berkesempatan menginterview beliau lah, Puan Eka ini. Dan insyaAllah hari ini kita akan berbicara banyak perkara. Selamat datang, terima kasih Puan. Sama-sama. Okey. So program beliau setelah dicalonkan dan sebagainya, mungkin kita nak tahu perkembangan selepas ini. Kita nak cerita juga manifesto, kita cerita juga apa masalah permasalahan di tempat ini, apa tawaran kepada rakyat dan sebagainya. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, tolong share, tolong subscribe, tolong like, tolong share dan tap love kalau siapa yang ada di TikTok sekarang ini. Dan kita hantar kepada rakan-rakan sahabat handai kita yang ada di Terengganu, atau kawan-kawan kita orang Terengganu, tak semestinya Dun Maner, Dun yang berkaitan, yang bertanding dan sebagainya, insya-Allah. Dan kita akan ada series of jelajah di Dun-Dun yang bertanding dan juga Kuala Terengganu hari ini. Baik, kita mulakan dengan Puan lah. So mungkin Puan boleh cerita sikit latar belakang, pendidikan, pekerjaan, contribution dengan masyarakat dan sebagainya. Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Eka Lisut, calon Dun Maner, calon nombor 1. Saya terlebih dulu saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada saudara Iswandi yang sudi datang hari ini untuk tanya khabar. Apa khabar saya di sini? Alhamdulillah. Jadi tak lupa juga saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pengurusi negeri dan YB Menteri YB Nik Nazmi, dan tak lupa juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih juga kepada Menteri Komunikasi kita Fahmi Fazil yang agaknya kerjasama jugalah dengan Iswandi untuk menyokong beliau datang ke Dun Maner ini untuk membantu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi apa yang dah dilakukan daripada tempoh hari penamaan calon, tempoh hari berapa bulan penamaan calon tempoh hari? 29 kan. Hari ini dah 5 hari bulan. So lebih kurang 6-7 hari ini. Dah seminggu ni, apa antara aktiviti-aktiviti yang Puan lakukan? Antara aktiviti yang saya lakukan sepanjang saya berurusan dalam Dun Maner ini, saya banyak buat buat kerja lapangan. Jadi baiknya di Dun Maner ini saya bersyukur alhamdulillah disebabkan ketua wanita cawangan, ketua wanita bahagian cukup merancang dan beri sokongan, dan saya sebab saya gini, di Dun Maner ni sebab kita tahu orang yang mahir di Dun Maner ni, saya serahkan jadual tugas kita lapangan, saya serah kepada ketua wanita
UMNO. Okey. Oh, untuk ketua wanita UMNO dia akan dia akan mediakan kita punya tugas gerakan lapangan dan dia bagi ke kita dan orang kita di sini dia akan buat dalam satu bentuk yang profesional lah untuk di-sharekan kepada pusat, di-share ke mana-mana. Okey. Gitu. So untuk makluman social media bagi Puan Eka adalah Eka Lisut, EKALISUT di Facebook, di TikTok, sebenarnya ada social media boleh follow beliau dan sebarkan juga kepada rakan-rakan lain. Baik, Puan, sepanjang Puan berjalan ni kan, berjumpa ada walkabout tadi pun baru walkabout. Apa antara orang kata apa bukan pesanan tapi mau kepada kata-kata yang mungkin Puan dengar daripada rakyat di Dun Maner ni, mungkin ada keluhan, resah dan sebagainya, ada tak yang boleh diceritakan? Sepanjang saya berjalan dalam 6 hari ni, keluhan yang saya terima dari rakyat adalah tentang tentang banjir. Okey. Kebanyakan mereka tidak terima bayaran masa-masa banjir bantuan yang 3,500 tu ada ramai juga yang tak dapat. Walaupun dijanjikan oleh kerajaan tapi tak sampai ke orang yang ada masalah. Mana pergi duit tu? Itu kita tak tahu. Tapi saya maklumkan dia orang. Tak apa, kita kena sabar dululah. Kalau kita ada rezeki, kita boleh menang, kita kena usaha. At least untuk desak cari kat mana hilang duit tu. Kita kena usaha di mana duit dia pergi. Ya, tuan-tuan, kalau seorang 3,500, 10 orang 35,000, 100 orang 300,000, 1,000 orang 35 juta tu. Duit yang banyak tu, satu jumlah yang banyak. Jadi satu pula saya dipanggil oleh ketua polis di sini sebab memandangkan memang rasa terharu lah saya tengok balai polis di sini. Macam mana kerajaan kita ni tak ambil berat. Sedangkan balai polis tu memang penting untuk kita. Saya tengok dia punya barek tu dari zaman bila lagi. Lama punya. Lama punya. Dia punya pejabat, dia punya memang hakisan dekat dia punya jambatan tu. Memang teruk. Mungkin lepas ni kita boleh melawat lah. Boleh. Sebab saya dipanggil. Dipanggil khas pergi tengok. I see. Untuk melihat keadaan itu. Untuk melihat keadaan. Sebab dia orang nak juga. Kalau ada perubahan, kita kena buat yang betul dulu. Saya, okey. Balai polis satu hal ialah untuk pegawai keselamatan. Ada juga saya dengar tadi isu-isu sosial umpamanya yang berlaku di kawasan Dun Maner ni yang menyebabkan bukan setakat individu, anak-anak, keluarga, isteri dan sebagainya yang mungkin boleh cerita sikit Puan. Macam mana? Di Dun Maner ni saya tengok saya dengar memang ramailah orang yang ibu tunggal yang dah suami tak ada, suami tinggal. Suami ada pun tak ada tanggungjawab. Ada satu rumah saya pergi hari tu di kampung Pulau Manis. Saya pergi tengok memang tengoklah macam mana kita pekerjaan ni terlepas pandang benda macam tu. Memang tengoklah dengan anaknya 2 orang tu memang sakit, tak boleh nak buat kerja. Mak pun kurang sihat. Memang saya tak boleh nak bayang. Walaupun saya ni bukan golongan orang kaya, orang sederhana saja. Saya tak boleh nak bayang macam mana boleh nak meneruskan kehidupan. Macam mana nak meneruskan kehidupan dengan rumahnya nak runtuh, dengan anak tu sakit. Dan mak tu dah tua dah. Allah, sedih. Sedih kita tengok keadaan dan itu berlaku di dalam Dun Maner Ya, ni Dun Maner yang saya pergi jumpa. Kebanyakan tempat yang saya pergi di Dun Maner ni orang susah-susah dan orang yang sakit. Daripada segi pekerjaan di Dun Maner ni, kita berborak tadi panjang. Mereka kebanyakannya bekerja sebagai buruh ataupun bekerja di ladang sawit kita kata. So kebanyakan memang begitu ke macam mana? Ada pekerjaan lain? Kebanyakannya ada begitu, tapi yang pekerjaan lain tu yang buruh tu sebanyakkannya anak-anak muda pergi ke macam Kuala Lumpur, macam di Penang gitulah. Luar daripada Terengganu. Tak ramai yang tahu Puan Eka ni juga adalah pencen lah bersara dalam pembantu kejururawatan, pembantu jururawat kesihatan ke macam mana? Saya berpencen ada nak masuk 6 tahun dah. Saya pencen sebagai
pembantu perawatan kesihatan. Last saya bekerja di Taman Sinar Harapan sebagai penyedia bahagian pembantu kesihatan, pembantu perawatan kesihatan. Dan suami pun dah pencen juga sebagai cikgu. Tapi walau macam mana pun saya pun tak tahu macam mana saya terlibat dengan politik. Jadi saya mungkin satu minat ke apa ke tak tahu lah. Dari dulu memang saya minat pergi Parti Keadilan ni semasa Datuk Seri dalam penjara dulu. Keluarga saya memang penyokong dia dari dulu. Ya. Saya kenal kakak, saya kenal adik Wan. Jadi saya masa saya kerja, sepanjang saya kerja, saya memang minat. Saya cakap dengan kawan-kawan di hospital pun, saya suruh cakap hal ni. Jadi masa tu kita pemanggang. Dia orang selalu soal saya, tapi saya tak putus asa. Bila saya pencen, 1 bulan sebelum saya pencen, dia orang suruh saya masuk bertanding ketua wanita. Jadi bila saya bertanding ketua wanita, saya menang. Alhamdulillah. Saya menang ketua wanita. Dalam ketua wanita, saya dilantik sebagai timbalan ketua wanita negeri dan ahli MPM negeri dalam selama 5 tahun dah. Oh, Majlis Pimpinan Negeri selama 5 tahun. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Di bawah sekarang ini pengurusinya adalah YB Menteri Nik Nazmi lah. Okey, itu latar belakang maksudnya ada kejururawatan, pernah bertugas dan orang kata merata-rata tempat lah di seluruh Malaysia ni dah pergi dah. Saya memula kerja di Hospital Kapit. Hospital Kapit di Sarawak, lepas itu di Hospital Umum Sarawak, Kuching. Lepas tu pindah sini ke Terengganu. Lepas di Kuala Terengganu 10 tahun pergi Kuala Berang. Lepas pindah pula dari Kuala Berang pergi Taman Sinar Harapan. Dah nak naik pangkat tu 3 kali. 3 kali dah pindah. Naik tu pindah kita ikut je lah. So daripada yalah kalau kita tengok tahun mungkin puan pindah tahun 90-an. Kemudian sekarang ni dah masuk ke fasa 2000. Daripada segi yalah puan dah nampak sendiri pentadbiran tu berbeza bertukar-tukar sepanjang 5 tahun. Daripada segi ekonomi rakyat di Terengganu khususnya lah, puan ada nampak ke daripada segi peningkatan pekerjaan, peningkatan taraf hidup mereka terutama di Dun Mane ataupun di kawasan Hulu Terengganu as a whole, puan ada nampak tak daripada segi peluang pekerjaan umpamanya di kawasan-kawasan sebegini? Selama saya duduk di Terengganu ni, di Hulu Terengganu ni lah khasnya saya tengok di kawasan Kuala Berang, Dun Mane ni saya tengok tak ada kurang pekerjaan. Kurang memuaskan kalau kata kita dalam pekerjaan untuk orang muda. Jadi saya tengok. So budak-budak kebanyakan budak muda ni dia pergi ke mana? Dia tinggal ke ataupun dia keluar daripada kawasan ni? Ada yang keluar tapi ada yang tinggal. Tinggal pun dia kerja apa je dia kalau tak tahu banyak yang duduk di Terengganu juga menganggur. Kebanyakan yang menganggur lah. Banyakan menganggur, suka ambil kerja-kerja yang mana-mana boleh lah. Kerja-kerja ikut dang itulah. Mana-mana yang kalau ada ladang pergi ladang, kalau buat pipe dia buat pipe lah. Gitu yang so hala tuju daripada segi pekerjaan tu memang agak kurang agak kurang lah. Okey, jadi sebab baru-baru ni YB Rafizi Ramli ada mengumumkan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan bahawa beliau akan membentangkan rasanya esok lusa lah Isnin ni, Selasa ni, satu gaji gaji progresif. Sebab bila kita melihat ada lebih kurang 2 juta penduduk Malaysia mempunyai gaji kurang daripada 2,000. Ini untuk yang berkemahiran tidak berkemahiran lah, kurang daripada 2,000. Dan ada yang berkemahiran kurang daripada 5,000 kan kita kata. Dan tinggal di KL lah 4,000 lebih di Kuala Lumpur. Jadi beliau mencadangkan satu konsep gaji progresif untuk membantu rakyat. Sebab kalau kita nak tengok satu nak meningkatkan negara satu hal pendapatan negara, tapi kalau pendapatan rakyat tak meningkat 20-30 tahun lepas pun gaji yang sama, masalah juga, betul betul. Jadi bagaimana penduduk di Dun Mane ni nak dapat gaji sedemikian kalau kerjanya pun tidak ada kan, betul lah. Jadi okey, so kita nak pergi kepada tawaran-tawaran kepada Puan Eka ni. Bila berada di Dun Mane ni dia ada tawaran, ada 5 tawaran saya dah baca kat sini. Yang pertama sekali menaik taraf ekonomi buruh tempatan, saya baca dulu Yang kedua mencadangkan institut kemahiran tinggi. Yang ketiga menyelesaikan masalah banjir. Yang keempat menubuhkan pondok moden, yang ni menarik ni Dan yang kelima membina rumah mampu milik terutama di kawasan Dun Mane. Sekiranya insya-Allah kita menang negeri Terengganu ini perkara yang akan mudah dilakukan. Dan juga
kita pun bekerjasama dengan federal. So baik kita menaik taraf ekonomi buruh tempatan. Kita dah cerita sedikit tadi daripada segi penduduk dia, pekerjaan kurang dan sebagainya. So apa lagi cadangan-cadangan yang mungkin industri nak bawa ke, atau macam mana kita nak meningkatkan ekonomi buruh ni puan? Agak-agak cadangan. Pandangan saya ekonomi buruh ni kita kena ada satu tugas yang macam kita katakan ada, macam Wabi Rabizi kata dia ada macam dia nak buat koperasi apa semua ni, IPR. Sekurangnya kalau ada benda ni, kita anak-anak muda ni boleh masuk sini. Ya. Jadi maksudnya bila insya-Allah kalau puan menang, kita pun parti sama dengan Parti Rafizi. Jadi mudah untuk kita berbincang nak bawa IPR tu datang, nak bawa ekonomi tu datang ke Dun Maner ni, betul. Itulah saya fikirkan. Dari segi menaik taraf institut kemahiran. Kemahiran ni saya rasa pentingnya di Hulu Terengganu ni, bukan di Hulu Terengganu saja. Kalau saya rasalah di negeri Terengganu ni, sebab saya nampak budak-budak muda dia cari rezeki banyak, jadi ke bengkel, pergi elektrik, aircon. Apa salahnya di Terengganu ni ada satu college untuk orang yang nak buat belajar semua benda yang ini. Dari yang rendah tu dah ada dah. Kita nak yang tinggi tu kena ada. Yang level lebih tinggi tu, macam elektrik jana kuasa. Sekurang-kurangnya kalau dia ada benda ni, dia boleh ambil meningkatkan pendapatan dia. Meningkatkan pendapatan dia dengan kerjaan, boleh ambil kontrak dengan kerjaan, cat satu bangunan ke, buat macam elektrik kan, dia buat satu bangunan tu dia boleh ambil kontrak. Dan di Terengganu ni pun dah ada oil and gas dan sebagainya. So dia dah boleh bergerak dan bekerja ke arah itu sebenarnya. Ni satu lagi masalah banjir. Okey, yang ni tuan-tuan hujung tahunnya Kelantan Terengganu ni antara yang ada menghadapi masalah banjir. Ni dah bulan 8 dah nak masuk hujung tahun dah ni. So masalah banjir dekat Dun Maner ni ada rupanya. Ada. Di Dun Maner ni memang ada, di kawasan perumahan ni. Rumah yang sebelah sana memang tiap-tiap tahun kena banjir. Kawasan mana tu? Kawasan Batu Ampan ni. Ada perumahan sebelah tu, ada penduduknya 400 orang. Ada 400 orang. 400 pintu lah. 400 Jadi bila saya tengok keadaan banjir tu, dia disebabkan longkang. Longkang tu tidak selenggara dengan elok. Jadi kalau kita diberi peluang di sini, saya rasa saya nak selesaikan masalah tu dulu dengan kerjaan pusat. Dan lagi menariknya sebab menteri yang berkaitan dengan banjir ni Nik Nazmi. Ya. Itu saya kata tadi. YB Menteri Nik Nazmi. Dia pun satu parti dengan kita. Ya. Jadi nak bincang tu kita kata tak payah nak atur-atur, kita boleh jumpa direct. Kita boleh jumpa direct. Suruh ya tengok. Jadi rumah sini sampai lutut. Tu dah kira macam satu kewajipan dah. Satu kewajipan dah. Kita kena bantu rakyat di situ. Macam di balai polis tu gitu juga. Kalau dia kena banjir tu memang tak boleh keluar sini dah. Duduk situ saja. Kawasan banjir dia, balai polis itu dia macam rumah kita zaman dulu. Dia kan benda lama dah. Dia rumah tiang tinggi tu. Ya. Oh, style lama tu. Saya nak pergi tengok sekejap ni. Mungkin kita boleh pergi sekejap ambil gambar, kita hantar ke sahabat kita lah kan. InsyaAllah kita ni betul-betul orang sebelah ni dia macam mana dia terlepas pandang, bukan kata nak marah. Dia pegang kerjaan, buatlah kerja dia betul. 2 penggal dia pegang 2018 5 tahun lah dia dah pegang. 5 tahun dia pegang. 5 tahun dia dah pegang, tapi dia masih tak nampak benda ni. Tapi benda tu bukan 5 tahun. Yalah, benda tu dah berpuluh tahun dekat situ. Berpuluh tahun dah. Masih lagi tak ada. Saya dengar dari tahun 61. Sama umur saya. Saya tak lahir lagi. Kan? So masalah banjir kat sini, maksudnya kat kawasan perumahan ni kalau kita tengok. Baik. Yang seterusnya kita kata pondok moden menarik. Ada pondok ke kawasan-kawasan Dun Maner ni atau sekitar dia? Jadi pondok moden ni memang saya amat mengalu-alukan kepada kerajaan pusat. Disebabkan kita sekarang ni nampak anak-anak muda, anak-anak kita dia kurang dari segi pendidikan agama. Jadi pula orang sekarang ni dia dikeliru. Jadi kita dalam Islam jadi banyak keliruan sekarang ni anak-anak muda. Sebab tu saya fikir benda ni penting. Kita kena ada
apa nama dia? Pondok moden ni daripada kerjaan. Sekarang ni dia yang ada sekarang ni dia daripada swasta. Bila dia swasta ni, dia kebanyakan dia nak ajar anak-anak kita ni pergi ke benda yang tak betul dulu ya. Pemikiran. Ya seko dulu. Ya seko dulu budak. Politik ke arah politik yang itu. Bila ya seko budak, jadi budak belajar memang dia nak belajar agama betul. Bila dia dah kena seko, jadi ada juga pelibatan dia yang tak betul. Sebab tu saya amat mengalukan kerjaan kita sekarang ni. Buatlah setiap negeri pondok moden ni. Supaya kita agama kita ni dibentuk dengan betul. Ni banyak dah lari dah benda ni. Sebab saya sendiri pun anak saya hantar di yang bosu tu. Saya hantar ke sekolah pondok. Dia hantar di sekolah pondok. Dan kita pun faham kawan kadang-kadang ada sekolah pondok ni ditaja oleh parti-parti politik tertentu. Jadi apa orang kata pendoktrinan itu berlaku menyebabkan daripada awal tu. Jadi itu yang kadang-kadang undi Pakatan Harapan masuk neraka. Undi Barisan Nasional masuk neraka kan. So mentaliti sebenarnya salah. Bila dia dah masuk dalam tu, sebab tu saya tahu benda ni jadi masalah bagi anak-anak muda. Dengan cucu-cucu kita esok-esok. Kita kena didik anak kita ni dengan agama ni lebih daripada yang kita nak sekarang. Kalau kita nak ajar dia gini, kita kena bina pondok moden ni. Kalau tidak, memang kita akan bermasalah sampai bila-bila. Betul. Dan pondok moden ni juga sebenarnya kita bukan setakat ajar ilmu agama satu hal, ilmu keduniaan pun kita kena ada kemahiran dan sebagainya. So kita nak jadikan dia satu Muslim yang lengkap lah kita kata. Baik untuk diri dia, baik untuk apa orang kata agama dia, baik untuk juga masyarakat sebenarnya. Baik untuk negara. Yes. Sebab kita kena faham daripada segi sektor apa orang kata kerja, kita perlukan buruh-buruh kerja, tenaga kerja yang mahir dan juga semi mahir yang ada dalam negara kita. Baik, yang terakhir rumah mampu milik ni. Kita borak cerita-cerita tadi kan. Perumahan tak banyak kat kawasan Dun Maner ni? Di kawasan Dun Maner ni dia perumahan tak banyak. Tapi saya ada juga dah dengar sungutan dari orang yang baru berkahwin, dari orang yang tanah tak ada. Ada orang nak sangatlah rumah mampu milik ni. Orang yang baru kahwin dia tak ada mak ayah tak ada, memang tak ada tanah. Itu memang betul. Bila saya mikir benda yang gini, kalau jatuh kepada kita, mak ayah kita tak ada harta, tak ada apa, kita diri sendiri, di mana tuju anak kita? Betul. Sebab tu kerjaan kena ambil berat pada rumah mampu milik ni. Tapi janganlah kita macam sekarang ni, kerjaan bagi suruh kita buat harga RM50,000, kita tangkas RM100,000 pula. Macam ekonomi sekarang lah. Yang sepatutnya harga RM6 lebih je. Dia di pasaran sana, dia buat harga dia RM11. Dia untung berlebihan kat situ. So kalau rumah mampu milik ni pun kalau kerjasama dengan kerajaan negeri boleh dilakukan. Hari itu saya baru interview mantan Menteri Besar Negeri Sembilan. Mereka buat rumah 80 ke 85 ribu dan bagi pinjaman tu tanpa interest. Bukan benda yang mustahil dilakukan pun. Boleh. Tak mustahil kalau kita betul-betul nak buat benda tu untuk rakyat. Kecuali kita ni ada kepentingan. Lepas tu dapat tanah pula transfer dengan isteri sendiri. Dapat tanah pula transfer ke isteri sendiri, ke anak sendiri. Tak kena lah gitu. Tak kena. Baik. Puan, mungkin satu pesanan sebagai penutup kita, pesanan kepada pengundi-pengundi di Dun Maner. Silakan Puan. Terus mengundi dan sebagainya. Pesanan saya kepada pengundi-pengundi di Dun Maner, saya mohon sangat-sangat, saya Puan Ika Lisut, calon Dun Maner, calon nombor 1 pada 12 hari bulan 8, minta tolong telefon anak yang duduk jauh-jauh, yang di kerja mana-mana, minta tolong siapa-siapa yang susah nak bagi mengundi, tak ada transport, tak ada orang bawa, maklum ke kita akan pergi ambil. Dan saya mengharapkan kita buat perubahan kali ini supaya Dun Maner ni kita boleh selesai dengan elok. Sebab saya tengok Dun Maner ni sekarang, Dun Maner ni adalah
kuasa bandar. Ya. Tapi saya nampak Dun Maner ni macam duduk dalam hutan tu. Macam hutan Semua saya tengok macam mana pembangunan macam ni. Bukan nak ngunduh lah. Kita sebagai... Bagi yang ramai tak tahu, Dun Maner ni sebelah Kuala Terengganu. Ya, ni bandar ni. Bandar? Oh. Dia memang bandar Dun Maner ni. Tapi bila kita nampak, dia macam bandar. Tak macam bandar. Tak macam Sebab bandar. saya pergi semua tempat di Dun Maner ni untuk... lapangan. Jadi memang sedih lah. Jadi oleh kerana itu pesan saya satu kali lagi kepada semua orang mana minta tolong undi saya pada 12 hari bulan calon nombor 1. Ya, terima Sekian kasih. saja. Ya. Terima kasih Puan Ika kerana sudi bersama dengan kita hari ini, dan insya-Allah itu dia tadi daripada N62 Dun Maner Terengganu, insya-Allah, dan 12 hari bulan ini pastikan siapa yang berada di luar Terengganu turun untuk mengundi, dan kita undi calon-calon daripada Pakatan Harapan Barisan Nasional calon kerajaan perpaduan kita. Terima kasih Puan. Sekian saja.